Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Semua pakat on the way dalam perjalanan pergi kerja ke? Okey, sambil-sambil tu sebelum saya start, seperti biasa, sila like, subscribe dan juga follow saya di Instagram, Facebook dan juga YouTube. Jam Ustaz. Okey, apa cerita kan? Lama tak jumpa. Okay. Hari ni topik dia saya nak cakap pasal apa ni, salah satu cara lagi untuk kita jadi positif dan apa ni, untuk kita sentiasa rasa inspired untuk kita berubah. Kita kena apa ni, maintain kita punya sumber inspirasi. Kaulah ilhamku, itulah topik dia, tajuk dia tu kan, kaulah ilhamku. Alright. Jadinya sebab bila kita cakap tentang perubahan, tentang change, you kena sedar, you kena tahu change ni dia ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa awal, fasa pertengahan dan fasa hujung. Okey, ibarat seperti ulat bulu yang akan bertukar menjadi seekor rama-rama yang cantik. Itu dia peribahasa pagi ni kan. So in the beginning of change, it is very messy. It's very hard, susah. Yelah, ulat bulu macam ulat bulu lah, dia nak kena cari makan, nak kena makan dia punya daun-daun semua tu dulu kan. Okay. And then in the middle of change, di pertengahan tu, is very messy. Dia nak jadi kokon dia tu, nak duduk dalam kokon tu kan. Lepas tu at the end of the change, it's very beautiful. Very beautiful, very meaningful. Tu dekat hujung, bila dia jadi rama-rama. Sama lah juga konsep macam kita buat renovate rumah, kita renovation kat rumah. Masa kita mula-mula Kenapa tu dah? So masa kita mula-mula buat renovation kat rumah, memang pening kepala lah kan, nak buat apa dulu, nak letak ni dulu, nak kena susun-susun. Waalaikumsalam. Tapi bila kita dah start letak barang, kita dah start renovate, memang semak gila lah dengan habuk, dengan asap semua kan. Lepas tu dengan kotor-kotornya lagi. Tapi bila rumah dah set renovate, marvelous, cantik kan, kita pun suka kan. Sama juga konsep dia tu, macam perubahan dalam diri kita pun sama juga. Okay? Sebab macam saya cakap, kita dah diprogramkan untuk sentiasa stick kepada benda yang kita familiar, which is our comfort zone lah. So bila kita start nak keluar daripada kita punya comfort zone, mula dah ada masalah, kita rasa berat, kita rasa susah. Lepas tu halfway through, dah pertengahan jalan, kita dah pening kepala, ni betul kita buat ni macam tak kena je kan, macam tak sedap yang kita buat kan. Sedarlah, bila you rasa tak sedap, bila you tengah berubah tu, you are already halfway there. Alright, so just teruskan, keep on doing, teruskan awak punya perubahan. InsyaAllah anda akan menjadi seperti rama-rama yang cantik, mengipaskan sayapnya. Falsafah pula aku pagi-pagi ni kan. Okay, so macam mana kita nak kekalkan kita punya momentum untuk change? Kita kena ada sumber inspirasi, kita kena jadi orang yang berinspirasi. Okay, kalau you tengok orang yang berinspirasi ni, orang yang ada tujuan ni, they are very energetic. Energi dia orang tu sampai meluap-luap, kita sendiri boleh rasa dia punya energi tu kan. So this kind of people, apa dia punya rahsia, macam mana you nak jadi macam dia orang. Okay, sebab bila you ada inspirasi, you orang yang ada visi, orang yang ada ilham ni, you akan ada energi yang tinggi supaya you boleh protect you punya mindset, you boleh protect you punya heart set, you boleh protect you punya inspiration sekali. Okay, apa tips untuk you boost ataupun tingkatkan you punya inspirasi? Yang pertama, go back to nature. Maksudnya apa? Waalaikumsalam Munira, Kak Mon.
Okay, so apa ni, when you go back to nature, you boleh jadi seorang yang apa ni, jalan dekat taman. Kalau ada yang macam hutan yang terpelihara tu, boleh jalan dalam hutan. Orang suka hiking, boleh pergi hiking. Be with nature. You hirup udara yang segar, you nikmati keindahan alam. So masa you tengah berjalan-jalan kat dalam taman ataupun dekat dalam hutan you tu, you boleh buat what we call as walking meditation. Okay, meditasi semasa berjalan. You boleh gunakan masa you berjalan tu untuk dengar audiobook. You boleh juga guna masa you berjalan tu untuk you maybe talk it out loud to the nature tentang you punya masalah, you punya, just nak luahkan you punya perasaan dengan nature. Yelah, yang ada pun mungkin tupai, mungkin kucing ke apa kan kat dalam taman semua tu kan, orang tak ada kan. So just be yourself, and sometimes just nak rasa tenang, just be present at the moment. Kalau mana siapa yang ada berkesempatan ataupun bertuah, boleh jalan tepi pantai pun boleh buat macam tu juga. Pantai pun elok sebab you boleh tengok ombak, boleh tengok laut. Pahala tu, sunnah tu, Nabi suruh tengok laut, suruh tengok pantai. Sambil tengok tu you tasbih lah sikit kan. Okay. Selain pada tu, apa lagi? You boleh make it a habit untuk sama ada tengok daily sunrise ataupun daily sunset. Sebab apa? Sebab you nak train diri you untuk jadi seorang yang bersyukur, seorang yang tak ambil ringan, tak ambil remeh sesuatu benda. Sebab yelah, everyday ada sunrise, everyday ada sunset kan, matahari naik, matahari terbenam. So kita dah macam okey lah, takat matahari naik takat matahari tenggelam, tak ada apa-apa kan. So ni kita nak latih diri kita untuk not take things for granted. So mungkin masa you just relax, tengok matahari terbenam, tengok matahari naik kan, keindahan alam tu dia boleh bagi energy dekat you, boleh bagi you ada inspirasi kat situ. Tu yang pertama, go back to nature. Yang kedua, apa you nak buat? The power of circulation. Power of circulation ni maksudnya apa? Pergerakan. You kena bergerak. Bergerak macam mana? You jangan terperam pada satu tempat saja, tak pergi mana-mana. So kalau ada opportunity, boleh pergi berjalan, pergi travel. Kalau ada opportunity, pergilah jumpa ataupun mengopi dengan kawan-kawan ataupun orang-orang. Kalau boleh tu, just go out and get to know some new people. Sebab apa? Bila you berkenalan dengan orang baru, you pergi ke tempat baru, you you ada pengalaman baru. Benda-benda ni akan bagi you kita panggil insight, ataupun dia akan bagi you macam benda yang boleh you belajar daripada sesuatu benda tu. Daripada you duduk satu tempat, contoh duduk dalam rumah terpekam dalam bilik, apa pun you tak buat, you will not get any insight. You takkan dapat apa-apa pun pengalaman kat situ kan. Itulah 2-3 hari ni sibuk sikit lah. Alhamdulillah hari ni ada kesempatan untuk ke udara kan. And then so of course kita time COVID ni kita tak boleh nak berjalan banyak, kita tak boleh nak travel. So what we can do is, you still ada telefon, you still ada laptop, you still ada internet, you boleh Zoom, you boleh Google Meet, you boleh video call, you boleh call orang. As long as you can actually talk to somebody, meet someone new, no problem. Kat Facebook kan sekarang boleh je nak sembang-sembang dengan siapa-siapa kan. Just get to know some people, ask them about their life story, dengar dia orang punya cerita. You might learn something from them kan. Mungkin ada, kita panggil mutiara-mutiara hidup yang kita boleh terima daripada dia orang kan, mutiara-mutiara kata kan. Okay, itu yang kedua, power of circulation. Alright. Yang ketiga, connect with your loved one. Ni lebih kurang macam yang pertama tadi, power circulation. Apa yang beza power circulation dengan connect with your loved one? Power of circulation ni usually dengan orang luar lah, but with your loved one ni, your family members, your close friends, connect with them. So what I mean by connecting is, when you are with them, bila you dengan diorang, be present at the moment, you enjoy masa tu dengan diorang.
You duduk kat situ, diri you dekat situ, you punya minda kat situ, you punya hati pun kat situ. Jangan you duduk dengan diorang, duduk sembang-sembang, tangan duduk pegang phone, duduk fikir benda lain kan. That's not good lah. So try as much as possible to be there, present kat situ. So bila you ada kat situ, sebab at the end of the day, tak kisahlah you kerja hebat ke mana pun, you gaji besar macam mana pun, at the end of the day, it all comes down to your family. So dekat hujung-hujung nyawa kita nanti, tak ada yang nak fikir duit banyak-banyaknya, tak ada yang nak fikir pasal bos you nya, tak ada nak fikir pasal you punya kerjanya. You teringat kat siapa? Kat anak. You teringat kat siapa? Dekat isteri, dekat suami. You teringat kat siapa? Dekat you punya mak ayah, you punya adik, you punya abang, you punya kakak. So kalau you masih ada diorang, cherish them. Selalu call diorang, selalu message diorang. And then kalau ada berkesempatan untuk bersama dengan diorang, be present at the moment, kan? In fact, salah satu cara saya nak kongsi tips kat sini. Saya ada bab makan. Sebab kita sekarang ni kan ada Grab Food, Food Panda, dan apa-apa lagi yang boleh dideliverkan ke rumah. Why not you keep diorang punya address, and once in a while hantar makanan je kat diorang. Because the best way to connect with people nowadays is through food lah. Orang makan kan. So just selang mungkin 1-2 hari, just inform, hello mak, buat apa, ni saya hantar makan sikit, sekali orang sampai hantar makan, ambil makan. Buat macam tu. So that is one way for you to connect with your loved one. Okay, last kali it involve journaling. Macam saya cakap, I'm an avid person in journaling. Saya dah tanam habit dah dekat 2-3 bulan lah untuk buat journal in term of bukannya journal paper research tu ni journal macam diary lah, macam saya cakap hari tu, buat diary. So kat dalam diary tu buat apa? Saya tulis apa-apa benda baru, apa-apa yang saya boleh belajar, benda yang saya belajar daripada perbincangan dengan orang, mungkin dalam apa yang saya baca, saya tuliskan dalam saya punya diary tu. And then apa-apa masalah saya, apa-apa saya punya problem, saya just tulis kat dalam tu. And then apa saya punya impian, apa saya punya goal, saya tulis juga kat dalam tu. Sebab apa? So for me to get more focus. And then hari ni saya nak tambah satu tips lagi dalam in term of journaling, untuk you boostkan you punya energy, boostkan you punya inspiration, untuk menjadi sumber ilham you. You buat I am 25 practice. Practice 25 I am. I am. Saya adalah. Okay. So kalau dalam English ni I am lah. So kalau English ni cakap I am, kalau untuk bagi lebih positif lah, I am inspired, I am more humble, I am more grateful, I am more intelligent, I am very wealthy, I am very positive minded. Benda-benda macam ni pun boleh juga. I am very lovable. So you buatlah 25. So bila you tulis tu, it actually boost your confidence, boost your energy, bagi you mindset you lebih positif lah in a way. Okay, it's best for you to do it in the morning, before you start the day. So macam saya cakap, when you start your day, that is the time for you to awal pagi bila you bangun tu, dia akan set the mood for the day. Kalau you bangun happy, insyaAllah akan happy throughout the day. Walaupun ada benda-benda negatif yang kacau sikit, InsyaAllah benda by being positive from the early morning tu, dia boleh bantu kurangkan rasa negatif tu sampai ke hujung, sampai tidur. So insyaAllah dengan sedikit perkongsian saya pada hari ini, dan lalu sampai 15 minit dah ni so saya harap perkongsian pagi ni dapat membantu anda untuk menjadi lebih positif, boleh membantu anda untuk kekal dalam perubahan anda dan sentiasa berinspirasi. Kan? Okay, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.